Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dapat kita maknanya mengarungi bulan Ramadan ini. Okey, pada pagi yang berbahagia ini saya nak kongsikan kisah mengenai bulan Ramadan ini. Kita nak kisah tentang diri kita manusia mengenal diri kita manusia dan perjalanan kehidupan kita. Manusia ni Allah Subhanahu wa taala jadikan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini setelah Allah sebut pada malaikat Allah nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Kan? Allah sebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah tu siapa? Ditawarkan makhluk-makhluk daripada langit dan bumi, wal jibal, dan juga gunung. Fa abaina ayyahmilnaha, mereka semua tak sanggup nak jadi khalifah ini. Wa hamalahal insan, manusia yang Allah bertanggungjawabkan. Ini kita manusia. Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Maka bermulalah diciptakan Adam alaihissalam. Dan pendek cerita, Adam alaihissalam membuat kesalahan di syurga, turun ke muka bumi ini. Ihbitu minha jami'a, turunlah kamu semuanya di muka bumi ini. Dan bermulalah manusia ini menjadi khalifah di muka bumi ini. Jadi walaupun manusia ini diturunkan di muka bumi ini, dia ada kehidupan dia, tapi selalu diutuskan para nabi dan rasul kepada manusia ini untuk mengingatkan perjalanan sebenar hidup kita ni. Kita bukan selama-lama di sini. Kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang akan kita bawa pulang? Diceritakan para nabi-nabi terdahulu, iaitu yang bawa pulang adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala dan juga amalan-amalan kita. Disuruh kita untuk buat amalan dan jangan kita membuat kesalahan-kesalahan. Kalau buat kesalahan, hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlalu masa daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini 7,000 tahun lepas 7,000 tahun lepas. Baru lagi. Tak lamalah 7,000 tahun lepas. Okey. Habis tu ditemui satu jasad di Perak Man kan. Kaji struktur kulit dia berbelas ribu tahun. Macam tu juga ada satu jasad ditemui di Iran. Dekat Iran tu ada satu tasik nama dia Namak Lake. Namak tu garam, tasik garam. Pengkaji terjun jumpa satu jenazah sebiji macam manusia. Kaji-kaji struktur kulit berbelas ribu tahun. Saya dah tengok kan? Saya tengok memang saya pergi museum dekat Tehran tu kan. Tengok memang macam manusia. Kaji-kaji struktur kulit dia berbelas ribu tahun. Kalau betul berbelas ribu tahun, dia bukan insan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Dia macam manusia tapi bukan manusia. Lepas tu ulama ada mengarang kitab Adam sebelum Adam. Macam Adam tapi bukan Adam, bukan insan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab insan Allah sebut dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah turunkan 7,000 tahun lepas. Mengikut rawi kita diturunkan. Kita bukan berasal daripada muka bumi. Sebelum kita ni ada orang atau ada penghuni-penghuni yang lain yang mungkin macam manusia pun ada. So jadi 7,000 tahun lepas. Jadi berlalulah manusia ini mula mentadbir muka bumi ini, dan sebab dia khalifah, Allah bagi banyak kelebihan. Dan hidup di dunia ini Allah sebut bahawa dia adalah jambatan untuk kita ke akhirat. Apa juga yang kita buat, kita bekerja dan sebagainya, adalah kita mengumpul amalan untuk kita ke akhirat. Sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita manusia dan juga umat Muhammad kan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa? Ya Allah Tuhanku, umatku ni umat yang lemah. Kasihanilah dia Tuhan. Kasihanilah dia Tuhan. Dan hasil daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara yang diberikan kepada umat Muhammad tidak pernah diberi pada umat-umat terdahulu. Antaranya apa? Antaranya adalah gandaan pahala pada amalan. Tak pernah diberi pada umat terdahulu gandaan pahala.
kita hari ni solat subuh tadi, satu solat subuh, satu pahala. Kalau berjamaah, 27 kali pahala. Kemudian dibuat pada bulan Ramadan, kali 80 lagi. Banyak lagi. Itu bulan Ramadan ni kan. Digandakan. Benda-benda yang sunat ditulis berat pahala tu macam buat benda wajib. Benda yang wajib dikalikan, gandakan sampai 80 kali ganda. Ini pada umat Muhammad saja. Bagi kita manusia ini. Pada umat Muhammad saja. Kemudian apa lagi Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kira-kira amalan ataupun hisab pada umat Muhammad. Dimudahkan dan diberi banyak pengampunan pada umat Muhammad. Umat Muhammad ni ada pengampunan tu dia kena minta. Kena minta pada Allah. Ada kadang-kadang dia tak minta pun, tapi membuat satu amalan, Allah hapuskan dosa tu. Pahala dapat, hapus dosa pun dapat. Antaranya puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ni Nabi SAW sebut, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keadaan dia beriman dan mengharap keridaan Allah, diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ada keampunan kena minta. Orang dulu nak minta ampun kena minta. Kena minta baru Allah ampunkan. Umat Muhammad ada yang tak perlu minta. Dia buat amalan, pahala dapat, pengampunan pun dapat. Antara lain kita beruduk. Beruduk ni menggugurkan dosa kita ni, beruduk kan. Air yang menitis tu air menggugurkan dosa-dosa. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa tangan kita. Kan? Maknanya gugur dosa-dosa. Antara lain ni suami isteri berpegangan tangan ni. Pegang tangan suami isteri ni kan. Allah gugurkan dosa daripada tangan tu. Malulah ustaz, bercucu lah. Memanglah malu tak biasa. Tapi itu kan amalan yang menggugurkan dosa. So boleh buat lah ya. So nanti balik berpimpin kedua tangga tu kan. Nak lagi dramatik, nyanyilah sikit lagu. Engkau iman bulan. Sambil tu. Okey. Itu menggugurkan pahala. Itu tak diberi pada umat terdahulu. Kan? Ada amalan dapat, pahala pun dapat. Majlis ilmu macam ni, majlis ilmu macam ni, orang yang hadir majlis ilmu bukan saja dapat pahala, angkat kaki kanan dapat pahala, angkat kaki kiri pengampunan dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang duduk majlis ilmu lahum maghfiratu wa ajrun karim. Bagi dia pengampunan dan juga pahala. Lahum maghfiratun wa ajrun karim. Bilakah pengampunan itu? Bila pengampunan itu? Dua tempat. Pertama ketika kita diusung ke kubur. Ketika kusung di kubur, orang selalu majlis ilmu, Allah ampunkan dosa dia. Benda yang paling menggembirakan kita. Bangsa manusia. Sebab itu hadir majlis ilmu ni, mengantuk pun tak apa, tak ada masalah. Allah tak cakap kau mesti segar mata tak. Mengantuk pun tak apa. Tapi duduk majlis ilmu tu sendiri, dia mendatangkan pahala pada kita tu. Maghfirah tu pertama ketika kematian kita. Yang kedua ketika timbangan amalan. Ketika besok timbangan amalan tu, Allah banyak ampunkan dosa-dosa kita. Bagi orang yang selalu menghadiri majlis ilmu, lahum maghfirah. Maghfirah tu masa pengampunan. Dua tempat tu. Ketika timbang amalan kan, oh Allah ampunkan. Oh gembira kita. Syukur kita. Kan? Ini diri kita manusia lah ya. Diri kita manusia tu. Kemudian apa lagi yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita umat Muhammad, kepada manusia ni kan, iaitu ada anugerah-anugerah yang luar biasa. Apa anugerah-anugerah luar biasa? Antaranya bulan Ramadan ini, dia ada satu malam disebut Lailatul Qadar. Bermula malam Lailatul Qadar itu, kata Nabi SAW, 10 akhir, 10 awakhir, 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan 10 akhir Ramadan tu ada satu anugerah luar biasa. Dia adalah gandaan yang luar biasa, iaitu siapa-siapa yang beramal pada malam itu bermula maghrib sampai subuh tau, kita semua confirm dapat. Ada orang cakap, alah kau tak dapat Lailatul Qadar. Yang pukul 2-3 pagi orang tengok awan rendah, pokok sujud kan, air jadi beku, orang tua-tua guru kita dulu cerita, itu keajaiban yang Allah nak tunjukkan, kuasa Allah. Tapi Lailatul Qadar tu bermula maghrib sampai subuh tu, itu malam Lailatul Qadar. Malam tu kalau kita solat tarawih, kita solat tarawih 1000 bulan. Malam tu. Sebab tu malam akhir Ramadan,
Orang Melayu kita lah lagi kurang kan. Soft tu makin ke depan. Soft tu kan. Bukan makin ke depan, makin ke depan kan. 10 akhir tu. Padahal 10 akhir lah lagi kita nak cari. Sebab malam tu kalau tarawih 1000 bulan. Malam tu kalau baca Quran 1000 bulan. Bersedekah 1000 bulan. Tapi kan ustaz, saya orang perempuan uzur 10 akhir Ramadan, macam mana ustaz dia? Buat amalan lain. Bersihkan rumah, dapat bersihkan rumah 1000 bulan. Masak sahur 1000 bulan. Sediakan buka 1000 bulan. Macam-macam lagi amalan boleh buat. Tak semestinya amalan-amalan khusus macam tu. Hatta malam tu kalau gantung langsir boleh pahala, dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Itu yang saya selalu sebutkan. Besok di syurga berbual-bual kita kan. Awak masuk syurga sebab apa Jangan kita berbual-bual Wah, saya berjuang di Palestin, syahid di Palestin. Wow kan. Awak pula, saya di Syria. Wow. Awak pula, jangan tanyalah, malu aku kan. Tak apa, cuci cerita. Saya ni masuk syurga sebab dapat pahala gantung langsir 1000 bulan. Jadilah. Janji masuk syurga. Kan? Jadilah atas gantung langsir 1000 bulan pun tak ada masalah. Itu anugerah luar biasa pada umat Muhammad. Kan? 1000 bulan. Allah sebut dalam Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tu. So malam tu ibadah ya. Semua orang dapat. Kalau dia buat ibadah lah. Kalau dia ibadah, semua dapat. Semua kita ada can. Ada nasihat sang ustaz tu dia nak eksklusifkan kan. Hanya orang-orang yang dia punya bahasa tu sama kita lah, tak layaknya aku Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar tu 10 akhir. Kalau malam tu kita buat apa saja kan dapat pahala 1000 bulan. Kan? Apa-apa juga yang kita buat pada malam itu. Kan untung tu. Itu anugerah luar biasa pada diri kita manusia, pada umat Muhammad. Apa-apa kita buatlah. Sedekah ke, solat tarawih ke. Kan kalau kita tak boleh sembahyang kan, kalau ibu-ibu akak-akak tak boleh sembahyang, hantar suami pergi masjid kan. Hantar suami pergi masjid, bang, hari ni hantar bang pergi masjid kan. 10 akhir kan. Hantar, dapat pahala menghantar suami pergi masjid. Apa-apa dia pun buat amalan. Semua dapat. Dia amalan bermula maghrib sampai subuh tu. Kalau solat malam waktu tu, solat malam 1000 bulan. Kan kalau apa juga amalan yang kita buat. Itu anugerah luar biasa. Daripada mana 1000 bulan ni? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu kalau baik daripada 1000 bulan. Daripada mana 1000 bulan? Asalnya adalah ahli kitab ni bercerita. Ahli kitab ni bercerita, berbual-bual. Dia kata dulu ada satu orang, nama dia Syamsun Al-Ghazi. Dalam versi bahasa Inggeris, Syamsun Dilaila. Kalau kita biasa Syamsun Dilaila. Syamsun Al-Ghazi. Syamsun Al-Ghazi tu, Ghazi tu Gaza lah, Gaza sekarang. Gaza ni kalau ibu-ibu kakak tengok, tuan-tuan tengok kan. Gaza dan Baitul Maqdis dia macam bunga. Dia macam kelopak bunga tengah-tengah tu. Okey, tengok sini ya. Ini adalah Gaza dan Baitul Maqdis. Sebelah sini adalah benua Asia. Sebelah sini adalah benua Afrika. Sebelah sini adalah benua Eropah. Mediterranean tu jumpa Eropah. Sebab tu dulu siapa boleh tawan Baitul Maqdis, dia boleh tawan dunia. Sebab memang itu pintu masuk 3 benua. Siapa boleh tawan Baitul Maqdis, dia boleh tawan dunia. Sebelum wujudnya teknologi kapal terbang lah, teknologi kapal tu, memang itu laluan dia. Dia macam kelopak bunga. Sebelah sini dah benua Afrika, Mesir tu kan. Sini Asia, laut tu Eropah. Tanah 3 benua. Jadi ramai orang nak merebut tanah di situ. Jadi ada satu orang namanya Syamsun Al-Ghazi. Dia pengawal kepada tanah Baitul Maqdis dan juga Gaza. Dia pengawal di situ. Jangan sampai orang kafir dapat menawan atau dapat memegang kawasan situ. Jadi Syamsun Al-Ghazi tengok jangan terlepas ke tangan orang kafir. Dia berjuang. Dan Allah membagi dia kelebihan daripada rambut dia. Dia memang kuat, orangnya sangat kuat. Jadi kecuali rambut dia. Kalau orang tangkap dia, ikat dia boleh putuskan. Tapi kalau rambut dia tak boleh. Jadi orang upah isteri dia, Dilaila. Dilaila itu isteri dia. Sebab tu versi bahasa Inggeris tu Samson Dilaila. Dilaila itu isteri dia. Orang bagi emas kat isteri dia, kan dia kata, okey, aku bukan nak bunuh ke suami kau kan. Maknanya aku nak bagi kau emas je. Cuma minta tolong boleh tak?
Kau gunting rambut suami kau tidur malam-malam, kau ikat pakai sukai rambut tu, boleh tak? Kan? Maka malam-malam pun sudah tidur, kan? Dia ambil rambut, potong, dia ikat tu. Kan? Ketika dah ikat, dia buka pintu rumah, orang pun masuk sampai tak boleh nak buka dah ni. Tak boleh buka. Kan? So jadi dia dibawa ke satu tempat, kan? Kalau ikut rawi Tal Safid. Tal Safid ni tak jauh daripada Jerusalem, Baitul Maqdis. Saya pernah bawa orang pergi ke sana. Dekat sana tu, kan, dia sebelum nak dibunuh tu, dia diseksa. Matanya dibutakan, kan? Ni dia dikelar-kelar badan dia, diseksa dululah, diseksa kan. Jadi dia bernazar, Tuhan ya Allah, kalaulah andai kata kau kembalikan penglihatan aku dan kesihatan aku, kau buka ikatan aku ni Tuhan, maka aku berjanji hidup aku semua akan aku wakafkan untuk agama ni. Aku berjanji Tuhan. Takdir Tuhan, Allah kembalikan penglihatan dia, kemudian Allah kembalikan kesembuhkan luka dia, terlepas luka dia punya ikatan ni. Maka dia pun maknanya mengalahkan orang yang bermusuh-musuh tadi tu, yang musuh-musuh agama tu. Dia perang, berlaku peperangan besar di Tal Safid, berlaku peperangan besar tu. Kemudian daripada peristiwa itu, dia mewakafkan diri dia untuk menjaga sekitar Baitul Maqdis jangan terlepas ke tangan orang kafir dan orang fasik, menjaga kan, dan menguruskan kawasan situ tu. Daripada peristiwa itu sampai dia meninggal, tempoh dia 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Jadi ketika para sahabat ni dengar ahli kitab cerita, para sahabat berkata, untunglah orang dulu umurnya panjang. Kita ni umat Muhammad umur tak panjang. Dalam hadis Nabi sebut umur umat Muhammad baina sitin wa sab'in, antara 60 ke 70 je maksimum dia, kebiasaan dia. Baina sitin wa sab'in. Untunglah umat Muhammad. Maka Allah anugerahkan kepada kita manusia dan umat Muhammad ini satu kelebihan anugerah luar biasa, satu malam Lailatul Qadar tiap-tiap tahun. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kan? Lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita umat Muhammad. Sebab itu kita beruntung. Sangat beruntung. Jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan, insya-Allah.